Tak dengar suara. Okey, suara clear atau tak clear? Saya seorang saja ke yang tak dengar suara? So, suara ada atau suara tak ada? Boleh bagi komen. Baru ada. InsyaAllah ada, cuma tak dengar dengan betul-betul. Baru dengar, Masya Allah clear. InsyaAllah dah dapat dah. Okey. Alhamdulillah. Masya Allah. Hadirkan diri tuan-tuan, Masya Allah. Malam ni kita akan berada di muka surat 100, kitab jilid nombor 3, di muka surat 100 insya-Allah. Kita tunggu seminit 2 lagi. Masya Allah. White Station ni siapa ya? Orang baru ke? Tak kena kenal lah, mengenalkan diri. Jadi ustaz mesti nak tahu juga. Yang lain tu dah kenal dah. Kena kenalkan diri. Kita kenal, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ya, malam ni kita berada di muka surat 100,
pada bab dalam jilid ketiga, pada bab kita bab sahwi, bab mengenai lupa dalam solat. Dan bab sahwi ni bab lupa, iaitu bab yang mana apabila kita lupa maka kita akan mengerjakan sujud sahwi. Itu babnya ni yang akan menjelaskan perkara ini. Ya. Bab ini menerangkan mengenai sujud sahwi. Ittifaq mazahib, secara sepakat ulama bahawa kalau meninggalkan perkara-perkara yang mustahabbat, benda-benda yang sunat dan mustahabbat, solat tidak batal tetapi perlu melakukannya sujud sahwi. Jika yang ditinggal itu adalah fardu, sama ada terlupa atau sengaja, maka akan batal solat dan sujud sahwi tidak boleh menggantikan tempatnya, mesti mengulanginya. Di sini mazhab Syafi'i yang dimaksudkan dengan mustahabat ialah sunat-sunat ab'ad. Bagi mazhab kita Syafi'i, iaitu Syafi'i rahimahullah, itu sunat ab'ad, sunat yang apabila ditinggal maka dituntut untuk melakukan sujud sahwi, tidak termasuk sunat hay'ah. Jadi sunat ab'ad saja, sunat yang mana bila ditinggalkannya dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Hadis pertama, terlupa bilangan rakaat diperintahkan untuk sujud sahwi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza qama yusalli jaa asy-syaitanu falabasa alaihi hatta la yadri kam shalla fa iza wajada zalika ahadukum falyasjud sajdatain wa huwa jalisun, muttafaq alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seorang daripada kamu ingin solat, syaitan akan datang untuk melupakannya sehingga dia tidak mengetahui berapa rakaat yang dia telah dirikan. Dia tak lupa, syaitan akan datang, dia injekkan kita punya was-was sehingga kita tak tahu berapa rakaat kita. Maka apabila berlaku demikian itu terhadap seseorang daripada kamu, hendaklah dia sujud sebanyak 2 kali semasa dia duduk. Maksudnya dalam keadaan duduklah, iaitu maksudnya dia dalam duduk tahiyat lah, maka kenalah sujud sahwi. Hadis riwayat muttafaq alaih. Penerangan dalam hadis ini telah disebut mengenai tempat sujud sahwi. Hadis ini mengenai orang yang syak dalam solatnya berkenaan bilangan rakaat, bukan bersangkut paut dengan sahwi, iaitu terlupa. Ada beza antara kedua-duanya. Jadi maksud di sini ialah tentang tempat macam mana untuk sujud sahwi. Sahwu ada 2 bahagian. Ghalib, sahwu ni lupa, bila seorang itu terlupa, maka dalam 2 keadaan. Satu, ghalib, yang mengatasi, maknanya memang kehidupan dia tu memang dia pelupa. Dia dah lupa dah. Mungkin faktor umur ataupun faktor penyakit yang terkena pada dia, so dia akan terlupa. Dan sahwu ni maksudnya dia ghalib, kebanyakannya dia terlupa. Dan maghlub, yang diatasi. Kalau terlupa, dia sebenarnya dah ada jihah. Iaitu kalau satu orang tadi dia terlupa, sebenarnya sudah ada arah dan tujuan yang tertentu. Dia dah menetapkan perbuatannya, cuma apa yang dia buat itu salah. Bila kita kata satu orang tu bila dia terlupa, dia sebenarnya dah ada tujuan. Cuma dia dah ada tujuan, maknanya dia tahu ke mana arah dia nak pergi, mana tujuan dia nak capai yang tertentu. Cuma dia telah menetapkan perbuatan dan dia dah ada tujuan, dan dia telah letakkan perbuatan. Dia dah buat dah perbuatan dia. Cuma apa yang dia buat tu salah. Dia buat tu salah.
Apa yang dia tetapkan itu salah. Bila ditegur baru tahu, Allah, 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 aku terlupa dah. Dia dah menetapkannya, bukan dia telah menetapkannya. Bila ditegur, dia dah telah buat dahnya, bukan dalam keadaan terumbang-ambing. Dia bila dia buat ni satu sahwu ni, dia lupa, bukan dia was-was. Dia umbang-ambing, iya ke, dia tak, ya tak. Itu dia panggil nama sahwu. Sahwu ni ialah dia dah buat satu perbuatan dan perbuatan itu sebenarnya salah, dan seorang itu diberi peringatan. Jadi maksudnya menetap ni dia telah lakukan perbuatan tadi, bukan dia tak laku lagi, dia ataupun dia terumbang-ambing nak buat kata nak buat, tapi dia dah buat dah perbuatan. Dia dah buat dah. Itu maksud dia sahwu. Syak ialah dia taraddud. Syak ni dia teragak-agak, tidak pasti antara ghalib dan maghlub. Dia 50-50. Sahwu ni dia dah buat dah perbuatan lain, yang perbuatan itu tak betul, salah, dan bila ditegur dan diberi peringatan baru dia teringat. Maknanya dia telah menetapkan satu perbuatan yang mana perbuatan tadi adalah tak betul. Begitu. Peringatan. Tiada syak dan taraddud dalam qaulin Nabi. Jadi kita tak boleh syak. Kita tak boleh syak di dalam sabdaan Nabi. Sebabnya ialah syak dan taraddud ini hasil daripada syaitan. Jadi apabila Nabi bila buat satu benda dan bila Nabi perintahkan satu benda dan atau Nabi sabdakan, maka sabdaan Nabi itu tak ada syak lagi. Sebab syak itu terhasil daripada syaitan. Baginda mempunyai ghalabah istighraq, yakni terlalu cenderung kepada Allah. Ghalabah istighraq. Istighraq ni satu orang tu dia tenggelam. Dan tenggelam ni ghalabah istighraq, maknanya kebanyakan waktu ni Nabi SAW dia tenggelam dengan dia tenggelam dan cenderung kepada Allah. Maknanya kebanyakan, misal satu orang lah dia dalam bercinta misalnya, so dia dah tenggelam dah dalam dunia cinta. So bila dia tenggelam dalam dunia cinta, maka dia akan mengingati orang yang dikasihi tak ada, mahbub dia tak ada, ma'syuq dia tak ada. Yang dia syok tu, yang dia suka tu mahbub, yang dia syok tu ma'syuq. Yang dia syok tu ma'syuq. Maka dia telah tenggelam. Ni bagi mereka yang telah mengalami dunia cinta. Bagi mereka yang pernah bercinta dan mengalami dunia cinta, dia boleh rasalah ghalabah istighraq ni. Sebab itu Maulana Yahya rahmatullah alaih telah memperdengarkan syair-syair cinta kepada anaknya Maulana Zakaria rahmatullah alaih. Dibawa syair-syair cinta, syair-syair cinta. Jadi dia bawa Maulana Yahya, ayah kepada Maulana Zakaria rahmatullah alaih ialah Maulana Yahya. Maulana Yahya dia telah memperdengarkan syair-syair cinta kepada Maulana Zakaria rahmatullah alaih. Tetapi selepas itu dia tukarkan cinta kepada makhluk supaya cinta kepada Allah. Dia begitu dia, cinta ni macam tu, cinta makhluk, cinta dengan Allah. Jadi Nabi ni dia dalam keadaan ghalabah istighraq. Dia telah tenggelam dalam dunia cinta, iaitu dengan Allah SWT, yakni terlalu cenderung pada Allah. Ini sebab kenapa berlakunya sahwu dalam perbuatan Nabi. Bukan kepada kenapa berlaku sahwu, terlupa dalam perbuatan Nabi. Jadi dengan berlaku perbuatan ini Nabi sujud sahwi. Jadi kita terlupa tu sebab kita tenggelam dalam dunia cinta. Gitu.
kita tenggelam dalam dunia cinta. Sebab itu kita terlupa, habis terlupa. Mandi tak basah, makan tak kenyang, minum tak hilang haus. Begitu, sebab dunia cinta masih kuat bagi mereka yang menghadapi perasaan cinta. Malam ni bercinta pula kita. Imam Abu Daud Zahiri, iaitu pendapat Imam Abu Daud yang hanya melihat kepada zahir hadis, berpendapat bahawa tidak boleh mengkiaskan masalah lain dengan keadaan yang berlaku dalam hadis-hadis mengenai bab ini. Bahkan hanya diamalkan pada keadaan sebagaimana yang warid yang disebut. Warid itu yang disebut di dalamnya hadis sahaja. Imam Ahmad pula berpendapat seperti mana pada pendapat Imam Daud, tetapi pada masalah-masalah yang khusus yang warid dalam hadis sahaja. Akan tetapi pada selainnya berlaku khilaf dengan Imam Daud rahmatullah Zahiri, iaitu beliau berpendapat hendaklah sujud sebelum salam pada selain keadaan yang warid yang ditentukan atau yang disebut dalam hadis pada semua jenis masalah terlupa dalam solat. Ulama yang berpendapat yang warid, iaitu hadis-hadis yang disebut, dikiaskan kepada masalah-masalah yang warid, iaitu tidak dinyatakan dengan jelas dalam nas, dalam keadaan mereka, dalam kalangan mereka berlakunya ikhtilaf, berlakunya perselisihan pendapat. Pertama, sebahagian mereka berpendapat diberi pilihan sama ada ingin sujud sahwi sebelum salam atau selepas salam pada setiap keadaan. Masalah sahwu sama ada yang melibatkan berlaku penambahan atau pengurangan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa asal sujud sahwi adalah selepas salam. Beliau mentakwilkan hadis yang tidak bertepatan dengan pendapat beliau. Imam Syafi'i pula berpendapat bahawa asal sujud sahwi adalah sebelum salam. Beliau menolak hadis-hadis yang tidak bertepatan dengan pendapat beliau. Bilangan sujud sebanyak 2 kali, kaifiat yakni caranya membaca tasyahud, sujud, bangun daripada sujud, kemudian kembali, kemudian bangun dan memberi salam. Imam Malik dan qauli qadim Imam Syafi'i berpendapat jika masalah sahwu itu berlaku penambahan, maka hendaklah sujud selepas. Jika berlaku pengurangan, hendaklah sujud sebelum salam. Jadi kita sujud kita selepas salam lah, sebelum salam lah. Misal contohnya, kita baca tahiyat, lepas tu kita pun sujud Allahu Akbar. Kita sujud lah, Subhana man la yanamu wa la yashhu. Kita baca macam hadis tu, kita baca doa tu, Subhana man la yanamu wa la yashhu. Demi zat Subhana man la, demi zat yang mana maha suci zat yang mana man la yanamu, yang tidak tidur dan yang tak lupa, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud sebanyak 2 kali, ini ialah dalil tidak boleh lebih daripada 2 kali sujud walaupun terlupa banyak perkara. Imam Nawawi rahmatullahi alaih menyatakan bahawa ini adalah pendapat jamhur ulama seperti mana a'immah arba'ah dan jamhur tabi'in. Diriwayatkan daripada Abu Layla rahmatullahi alaih bahawa untuk setiap sahwu 2 kali sujud, hadis yang dijadikan dalil oleh beliau adalah hadis dhaif. Setiap sahwu, kalau 2-3 kali sahwu, maka 2 sujud. Kita kata banyak mana sahwu, cuma hanya diulangi dengan 2 sujud saja. Warid dalam hadis, maknanya benda tu disebut di dalam hadis mengenai sujud sahwi sebelum dan selepas. Dan kita akan dapati nanti ada tempat yang menyatakan Nabi sujud selepas, ada tempat yang menyatakan Nabi sujud sebelum. Sebahagian hadis fi'li menunjukkan sujud sebelum salam dan sebahagian selepas salam. Didapati
bahawa semua hadis qauli menyatakan sebelum salam. Inilah tarjih Imam Abu Hanifah, sebelum salam. Didapati semua qauli menunjukkan sebelum salam. Sebelum salam. Dan sebab tu Imam Abu Hanifah bila tengok dalam qauli Nabi, bila Nabi sabda sebelum salam, tapi Imam Abu Hanifah kata tak, selepas salam. Hendaklah dia sujud 2 kali. Ulama telah khilaf mengenai maksudnya. Imam Hasan Al-Basri dan satu jemaah ulama salaf yang dahulu berpendapat seperti zahir hadis, iaitu apabila musalli syak tidak mengetahui sama ada dia telah melakukan penambahan atau pengurangan, maka hanya perlu sujud 2 kali dalam keadaan duduk kerana beramal dengan hadis zahir hadis ini. Imam Sya'bi, Imam Aujazai rahmatullah alaih dan satu jemaah daripada ulama salaf berpendapat jika tidak ingat beberapa rakaat sama ada 3 atau 4 sebagai contoh, maka mestilah meneruskan mengikut apa yang dia yakin, maka wajib mendirikan rakaat yang keempat dan sujud kerawi kerana beramal dengan hadis Sayyidina Abu Sa'id yang akan datang, yang jelas menunjukkan wajib meneruskan apa yang dia yakin. Hadis Sayyidina Abu Sa'id mentafsirkan hadis Sayyidina Abu Hurairah sebelumnya. So dia bagi tahu situasi macam mana keadaannya. Okey, bagaimana seorang itu menyelesaikan masalah syak dalam solat? Bila satu orang tu dia syak, dia bukan sahwu, dia syak lain. Dia sahwu lain, dia syak lain. Wa an Ata ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salasan aw arba'an falyastarih syaqqa wa baina ala mastayqana thumma yasjud sajdatain qabla an yusallim fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kana targhiman lisyaitan rawahu Muslim wa rawahu Malik an Ata'in mursalan wa fi riwayatihi syafa'aha bihataini as-sajadatain. Hal Ata bin Yasar rahmatullahi alaih meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kamu merasa syak pada solatnya, lalu dia lupa bilangan rakaatnya sama ada 3 atau 4, maka hendaklah dia menghilangkan syaknya dan terus mengikuti rakaat yang dia yakin. Kemudian dia sujud. Maknanya apa yang dia ketiga ke 4, so hak yakinnya 3 lah. Sebab hak 4 tu masih lagi syak. Sebab dia syak 3, 4. Dia syak tu 3 dan 4. Cuma dia akan mengambil bilangan yang sedikit, sebab bilangan yang sedikit itu menunjukkan kepada yakin. Tapi dia tak boleh kurang daripada 3 lah. Dia kena ambil 3, walaupun dia syak di antara 3 dan 4, itu yang mana dia yakin. Kemudian dia sujud 2 kali sebelum memberi salam. Jika dia solat 5 rakaat, sujud tersebut telah menampung. Dan jika dia solat 4 rakaat, ini adalah sebahagian, dan ini ialah sebagai menghinakan syaitan. Juga meriwayatkan daripada Hadrat Atta secara mursal, dalam riwayatnya berbunyi dia menampung dengan 2 sujud tersebut. Maksudnya dia terlupa, maka dia menampung 2 sujud tadi. Penerangan, apabila seorang itu syak, adakah dia telah solat 3 atau 4 rakaat? Dia dalam syak, dia terumbang-ambing 50-50. Maka hendaklah dibuang syak itu dan diambil yang yakin. So kita kena hilangkan syak. Untuk hilangkan syak, maka kita kena buat satu perbuatan yang yakin. Mengenai mengambil yang yakin, terdapat ikhtilaf di kalangan a'immah. Tu macam mana kita nak ambil satu perbuatan yang meyakinkan kita. Jadi untuk meyakini seseorang tadi, itu pun berbeza di kalangan pendapat ulama. Ajib, ulama-ulama begitu mendalam pemikiran dia terhadap sesuatu perbuatan tadi. Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat caranya ialah dengan mengambil yang paling kurang 3, 4, kita kata yang ambil 3, sebab 3 tu dah garanti.
4 tu terumbang-ambing. Kalau ambil 2 tak boleh lah, sebab dia bukannya terumbang-ambing di antara 2 dan 3, tapi 3 dan 4. Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa jika ia adalah pertama kali berlaku syak padanya, maka solatnya batal. First time dia terlupa, solat dia batal. Hendaklah mengulang solatnya semula. Jika pernah berlaku padanya, tapi bila itu dah biasa dah berlaku padanya, maka dia perlu mengkaji. Lalu bolehlah beramal dengan zannu ghalib, sakaan yang lebih kuat hasil pengamatannya. Dia pun sangka tadi rakaat pertama selepas Fatihah baca wadduha, rakaat kedua baca dah alam nasyrah, jadi sekarang mesti rakaat ketiga. Dia tahari, dia panggil. So dia pun membuat rakaat ketiga bila dia syak di antara 2 dan 3. Contohlah tu. Jadi jika kurang daripada 50, ia dikira waham. Syak ni dia 50-50. Lebih daripada 50 dia panggil zon. Lebih daripada 75 kita panggil zannu ghalib. Dia dah nak hampir dah. Zon tu zon ghalib. Zannu ghalib. Dan jika 100 maka yakin. Saya sebenarnya zon tu sama je, zon ghalib ke zon ke sama saja, cuma nak bezakan sedikit. Peringatan, jika makmum yakin imam bangun berdiri untuk rakaat kelima, maka hendaklah dia mufaraqah. Jika tidak, dia mengikut imam. Jika dia mengikut imam, maka batallah solatnya. Jika ikut berdiri dalam keadaan lupa, maka tidak batal. Misalnya kalau imam tadi dia naik ke rakaat kelima dan makmum belakang tu faham bahawa imam tadi dah naik rakaat kelima dan dia menyedari akan perbuatan imam tadi, maka apa jalan dia? Maka dia kena mufaraqah, dia duduk dan dia bagi salam awal, ataupun dia duduk tahiyat, dia tunggu tu imam turun sampai tu imam bagi tahiyat juga dan dia salam tu imam. Jadi dia tak tambah rakaat sebab dia yakin tu imam tu naik tu untuk rakaat kelima, sedangkan imam tu dia terlupa. So bagi pihak dia dah yakin, maka dia tak boleh tambah. Bagi orang yang sama pelupanya dengan imam, okeylah, dia bolehlah mengikuti imam. Okey, sebab dia pun 2 kali 5 juga. Okey, peringatan, sujud 2 kali sebelum memberi salam. Ini adalah dalil bahawa sujud adalah sebelum salam mengikut mazhab Imam Syafi'i, sama ada kerana berlaku penambahan maupun pengurangan. Mazhab Hanafi yang berpendapat sujud selepas salam berdalilkan hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan hadis Zulyadain sebagai menghina syaitan. Maksudnya syaitan telah melalaikannya, membuat musalli, orang yang bersolat itu, kesamaran pada solatnya dan cuba untuk merosakkan solat musalli tadi. Maka Allah SWT telah menjadikan satu cara dan jalan bagi musalli untuk menampung kekurangan itu, menyempurnakan apa yang disamarkannya. Menghina syaitan dan mengembalikannya dalam keadaan kerugian dan kehinaan serta tidak tercapai maksud dan hendaknya sehingga terdapat sempurna, sehingga telah sempurna solat anak Adam serta dapat menunaikan perintah Allah yang telah didurhakai oleh iblis. Jadi sempurna yang kita sujud tu, sebab iblis ni dia terima perintah sujud, dia enggan. Dengan sebab kelalaian dan enggannya iblis tadi mengikuti perintah, maka dia telah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Laknat tadi sampai hari kiamat. Khair, bila imam terlebih bilangan rakaat. Kalau imam terlebih tu bila macam mana pula? Wa an Abi Hurairah wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam shalla az-zuhra khamsan wa qila lahu azida fi as-salah faqala wa ma zaka
قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم وفي رواية قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني فإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين متفق عليه. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat zuhur 5 rakaat. Nabi sembahyang zuhur 5 rakaat. Boleh mufarakah muda. Kalau dia 15 tu dia boleh mufarakah. Dan kita sudah awal lah, tak apalah. Sebab takkan kalau tuan-tuan sibuk, tak payahlah tunggu ke terus mufarakah. Begitu, tak semestinya. Okey. Aku hanya tuan telah, apa maksudnya? Ditanya kepada baginda, adakah berlaku penambahan dalam solat? Baginda bersabda, apa maksudnya? Sahabat berkata, tuan telah lupa, telah solat 5 rakaat. Maka baginda sujud sebanyak 2 kali selepas memberi salam. Dalam riwayat yang lain, baginda bersabda, aku hanya manusia seperti kamu, aku juga lupa seperti kamu terlupa. Apabila aku terlupa, hendaklah kamu mengingatkanku. Apabila salah seorang daripada kamu syak pada solatnya, hendaklah dia mengambil yang betul dan menyempurnakan daripadanya yang kekurangan tadi. Jadi hendaklah dia memberi salam lalu sujud sebanyak 2 kali. Dalam hadis ini benar dinyatakan sujud selepas salam. Hadis ini dalil mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi macam ni dia sebenarnya. Dia selepas salam tu, lepas baca tahiyat, dia akan bagi salam hanya untuk kanan saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu Allahu Akbar, dia sujud sahwi kali pertama. Lepas tu dia naik baca Rabbighfirli. Allahu Akbar, sujud kali kedua, dia naik, dia baca tahiyat kembali, baru salam pula. Sebab tu dia kata selepas salam. Maksudnya selepas sembahyang tu dia dah salam pertama sebelah kanan, selepas tu sujud 2 kali, diulangi tahiyat sekali lagi, baru bagi salam. Itu pendapat mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah. Okey, sahabat-sahabat yang bersama ketika peristiwa dalam hadis ini memberi salam dalam keadaan tidak tahu mereka terlupa. Dia bagi salam juga. Ada tu sampai, ada orang sampai dia tak tahu macam mana Nabi, dia ikut je lah Nabi. Sehingga dia bagi salam. Hadis ini mereka terlupa. Mereka berkata dengan anggapan solat telah selesai. Tak kala Nabi kembali solat, mereka turut serta bersama baginda, maka dimaafkan kerana keuzuran mereka. Falyataharras sawab, maka hendaklah dia memilih yang betul atau mencarinya dengan teliti. Zahir hadis ini menunjukkan hujah bagi mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Syafi'i memaksudkan tahari yang disebut dalam hadis. Tahari bermaksud qasad, yakni menuruti, mengikut atau menuju. Maka makna hadis ialah hendaklah dia melakukan perbuatan yang betul dan beramal dengannya, iaitu sebagaimana diterangkan di dalam hadis Sayyidina Abu Sa'id, yakni menghilangkan syak dan terus mengikuti rakaat yang dia yakin. Begitu keadaan. Nabi terlupa dalam solat, yakni memberi salam awal. وعن ابن سيرين رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين قال سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال صلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده
aymana ala zahri kaffihi yusra wa kharajat sar'anul qaumi min abwabil masjid faqalu qusiratis salatu wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fahaba hu an yutakallimahu wa fi qaumi rajulun fi yadayhi tulun yaqulu lahu zul yadain qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasita am qusiratis salah qala lam ansa wa lam tuqsar qala akama yaqulu zul yadain qalu na'am fataqaddama fasallama taraka summa sallama summa kabbara wa sajada misla sujudihi aw atwala summa rafa'a ra'sahu wa kabbara summa kabbara wa sajada misla sujudihi aw atwala summa rafa'a ra'sahu wa kabbara farubbama sa'aluhu summa sallama fayaqulu nubbi'tu anna Imran al-Husain qala sallama قال ثم سلم متفق عليه ولفظه للبخاري وفي الأخرى لهما فقال رسول صلى الله عليه وسلم بدل لم أنسى ولم تقصر كل ذلك لم يكن فقال قد كان ذلك يا رسول الله. Sayyidina Ibnu Sirin, Hadrat Ibnu Sirin rahmatullah alaih meriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami dalam salah satu daripada solat waktu petang. Hadrat Ibnu Sirin rahmatullah alaih berkata, sesungguhnya Sayyidina Abu Hurairah menyebut solat yang Nabi terlupa itu, akan tetapi aku pun juga terlupa. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda mengimami kami 2 rakaat, kemudian baginda memberi salam, kemudian baginda pergi ke sebatang kayu yang terletak di masjid yang dijadikan mimbar. Lalu baginda bersandar padanya seolah-olah baginda sedang marah. Lalu baginda meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya dan menjalinkan antara jari-jari keduanya. Dan baginda meletakkan pipi pada belakang tapak dengan tangan kirinya. Sahabat-sahabat telah keluar daripada pintu masjid dan berkata, solat telah dikurangkan. Dalam kalangan sahabat ketika itu terdapat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Mereka berdua merasa malu untuk berkata sedemikian. Dan dalam kalangan sahabat juga terdapat seorang yang panjang apa? Tangannya yang digelar, yang dinamakannya Zul Yadain. Dia berkata, ya Rasulullah, adakah tuan terlupa atau solat telah dikurangkan sebab Nabi sembahyang 2 rakaat, salam duduk berdiri, bersandar ke pokok tempat Nabi berkhutbah. Baginda bersabda, aku tidak lupa dan tidak juga solat itu dikurangkan. Kemudian baginda bersabda, adakah apa yang dia katakan itu benar? Adakah apa yang dikatakan oleh lelaki yang bernama Zul Yadain itu benar? Nabi tanya. Para sahabat menjawab, ya. Sahabat ni kerana malu sangat, dia tak bagi tahu kepada, sebab adab tu fauqal maknanya dia beradab. Adab. Sebab itu kita dah bagi tahu dalam dunia peradaban kita, peradaban itu terlalu tinggi. Adab untuk keberkatan ilmu, kita mesti beradab kepada asatizah. Dengan sebab kita beradab dengan asatizah, maka insya-Allah kita akan mendapat keberkatan ilmu. Kedua, beradab dengan kitab, pen, pena dan sebagainya, maka tidak melunjurkan kaki ke arah kitab. Begitu sekali ulama-ulama tu tak nak membelakangi di belakangnya Al-Quran. Pen-pen pun diletak di atas tempat yang baik dan disusun dengan baik. Sebab apa? Itu satu peradaban yang mana kita cerita dulu kan, Maulana Anwar Shah Kashmiri rahmatullah alaih, beliau mendapat ingatan yang begitu mantap kerana beliau menjaga adab-adabnya. Dan adab yang ketiga ialah perkara yang bersangkut paut dengan madrasah, pekerja madrasah, pekerja tukang masak madrasah dan peralatan-peralatan madrasah
material madrasah, iaitu hendaklah kita jaga dengan baik, maka dengan ini akan mendapat keberkatan ilmu. Mendapat keberkatan ilmu. Itu yang penting. Beradab. Aku memberitahu Saidina Imran, baginda memberi salam. Selalu orang ramai bertanya, kemudian memberi salam, lalu bertakbir. Lalu baginda telah ke hadapan dan menyambung solat yang tertinggal. Kemudian memberi salam, lalu bertakbir, sujud seperti sujud dalam solat ataupun lebih panjang lagi, mengangkat kepala dan takbir. Selalu orang ramai bertanya kepada Ibnu Syirin dengan lafaz, kemudian baginda memberi salam. Beliau menjawab, aku diberitahu bahawa Saidina Imran bin Husain berkata, kemudian baginda memberi salam. Kemudian baginda memberi salam, kedua-duanya berbunyi, Rasulullah bersabda, sebagai ganti kepada aku yang lupa, dan tidak pula solat menjadi kurang kerana dengannya kesemuanya tidak berlaku. Zulyadain berkata, sesungguhnya ia benar-benar berlaku. Dah betul tuan. Jadi Allah hantar juga orang yang tegur. Tidak, dia akan diam sajalah peristiwa ni berlaku. Begitu. Salah satu daripada solat waktu petang, Alamat TV menyatakan sama ada solat zuhur atau solat asar. Asyiyi adalah waktu bermula daripada gelincir hingga terbenam matahari. Seolah-olah Nabi sedang marah. Nabi duduk bersandar kat pokok tiang tamar tu. Nabi macam marah. Kemungkinan kemarahan Nabi menyebabkan tidak kepastian atau syok dalam perbuatan Nabi, seolah-olah berlaku disebabkan kemarahan itu. Mungkin ada satu perbuatan atau percakapan yang menyebabkan Nabi marah. Apabila baginda marah, para sahabat tidak berani memberitahu apa yang telah berlaku, melainkan Zulyadain. Tak ada siapa nak beritahu kerana takut. Memang takut. Kita dah dulu kan kita cerita Maulana dengan dia sakit, dia semayang hanya 3 rakaat, tak ada siapa nak bagi tahu. Keesokan hari baru bagi tahu, itu pun siap bersilat-silat. Bersilat nak menapisnya tu. Sebab tak berani. Sebab itu kadang-kadang seorang guru itu jangan dia terlalu bengis, menyebabkan anak murid tidak dapat memberitahu apa yang nak diberitahu. Tapi jangan terlalu lembut sangat, yang mana mengambil kesempatan oleh murid-murid kepadanya. Di tengah-tengah aja. Masa muda agak bengis, tua kena lembut dah. Tua ni kena lembut dah. Anak-anak pun ada dah. Cucu-cucu pun dah ramai dah. Cucu saudara lah, cucu sendiri tak ada lagi. Jadi dah ramai dah. Jadi dia adalah tua ni, dia kena lembut sikit. Tapi dia bila tua balik, tu dia jadi bengis balik. Taklah, saja je. Khair. Menjalinkan antara keduanya. Ulama Syafi'iyah bersepakat bahawa makruh menjalinkan jari-jari ketika berada dalam masjid, sama ada dalam masjid, selama-lama dalam solat, selama mana dalam solat, menunggu solat kerana seolah-olah dia sedang solat. Soalan, bagaimana pula dengan hadis ini yang menyatakan Nabi menjalin jari jemari dalam masjid selepas salam? Jawabnya, hukum makruh adalah bagi orang yang sedang solat dan yang ingin menunaikan solat, sedangkan Nabi melakukan selepas selesai solat mengikut i'tiqad yang Nabi buat. Mengikut i'tiqad, keyakinan Nabi tadi. Zulyadain namanya, ada sedikit ikhtilaf di kalangan ulama lah. Zulyadain tu nama dia siapa? Zulyadain namanya ialah Khirbaq As-Sulami Al-Hijazi. Zulyadain adalah laqabnya, gelarannya.
Aku tidak lupa dan aku tidak lupa, Nabi kata, dan tidak juga solat itu dikurangkan. Daripada hadis ini, Imam Syafi'i mengatakan bahawa jika kalam itu daripada orang terlupa atau jahil, maka tidak membatalkan solat. Di sisi mazhab Maliki, dan telah tidak batal solat kerana kalam itu berkeadaan dengan maslahah solat untuk betulkan balik solat. Kalau tidak tak tahu. Begitu. Di sisi mazhab Hanafi, dalam apa jua keadaan kalam akan membatalkan solat. Kalam tadi boleh batalkan solat lah. Jawapan daripada mazhab Hanafi bahawa hadis ini sebelum larangan berkata-kata dalam solat. Mereka membezakan antara dua orang. Siapa itu Zulyadain dan siapakah Zus Syamilain. Jadi sebab Imam Hanifah ni dia mengambil mazhab pendapat, dia mengambil pendapat yang dia mengatakan Zulyadain ni siapa. Dia meriwayatkan hadis ni. Zulyadain tu siapa? Begitu. Jika kita sambung baki rakaat, terus masuk aja Allahu Akbar. Kita masuk Allahu Akbar, satu rakaat lagi tambah Allahu Akbar. Kena takbir lah, baru nak takbir intiqalat lah, bukan takbir tahrimah. Takbir dipanggil takbir intiqalat. Allahu Akbar. So dia masuk untuk satu rakaat lagi. Sebab dia dah salam dah, dia dah bagi salam apa semua dah. Bila dia bagi salam, dia duduk berdiri. Ada juga orang macam tu. Lepas tu orang tegur dia, kamu semayang 3 lah. Dia pun naik pula Allahu Akbar. Walaupun dia dah salam, tak apa, kita beramalkan dengan hadis ini. Khair, Zulyadain. Okey, Zulyadain mengikut mazhab Hanafi, Zulyadain mereka membezakan dua orang, Zulyadain dan Zulshimalain. Imam Zuhri mengatakan bahawa mereka adalah orang yang sama. Imam Zulshimalain, orang yang mempunyai dua tangan kiri. Zulyadain, orang mempunyai dua tangan. Di sisi mazhab Hanafi Syafi'i, hadis ini selepas larangan kalam dalam solat. Cuma jika orang yang terlupa dan tidak tahu, maka tidak membatalkan solatnya dan dia boleh menyambung kembali. Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alaih menyatakan bahawa setelah ditanya oleh Zulyadain, Nabi telah yakin bahawa Nabi SAW telah meninggalkan 2 rakaat, sama ada kerana teringat kembali atau kerana bilangan sahabat ketika itu mencecah bilangan tawatur begitu banyak, atau kerana perkhabaran daripada Allah seperti riwayat dalam Abu Daud. Nabi dikhabarkan balik dan sahabat yang menyaksikan tadi lebih daripada tawatur bilangannya. Baginda telah ke hadapan dan menyambung solat yang tertinggal, sama ada dekat sahaja. Baginda cuma melangkah 2-3 langkah sahaja, atau kemudian jauh. Baginda akan melangkah banyak kali tanpa cara berturut-turut supaya tidak menjadi pergerakan kasar banyak 3 kali yang boleh mendatangkan atau membatalkan solat tadi. Okey, sujud sahwi sebelum salam. Ini dalil kita ambil sujud sahwi sebelum salam. Wan Abdullah bin Buhainata radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bihimuz zuhra faqama fi rak'atain ulayaini lam yajlis faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada salata wa intazara an-nasu taslimahu kabbara summa jalisan fasajada sajdatain qabla an yusallima summa sallama. Muttafaq alaih. Sayyidina Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangun, lalu baginda bangun pada rakaat kedua dan baginda tidak duhud tasyahud awal, maka orang ramai turut bangun bersama Rasulullah sehingga solat selesai, dan orang ramai menunggu baginda memberi salam. Akan tetapi baginda takbir semasa baginda duduk dan sujud sebanyak 2 kali sebelum memberi salam.
kemudian baginda memberi salam. Muttafaq alaih. Pertolongan sujud 2 kali sebelum memberi salam ini adalah hujjah dalam mazhab Syafi'i dan Imam Malik dan jumhur ke atas Imam Abu Hanifah, kerana di sisi Imam Abu Hanifah sujud selepas salam sama ada kerana penambahan atau pengurangan. Jadi Abdullah bin Abbas, Abdullah ialah anak kepada Malik bin Buhainah. Malik adalah bapa kepada Abdullah. Muhainah ialah ibu kepada Abdullah. Beliau datang daripada satu tempat yang bernama Azdi Suna'ah. Hadis ini boleh menjadi dalil bagi beberapa masalah. Sujud sahwi sebelum salam sama ada secara mutlak di sisi Imam Syafi'i, dan pada masalah berlaku kekurangan di sisi mazhab Maliki. Tasyahud awal dan duduk kedua-duanya bukan rukun dan wajib, kerana kalaulah kedua-duanya wajib maka pasti tidak dapat ditampung oleh sujud sahwi. Lalu baginda bangun pada rakaat kedua dan baginda tidak duduk tasyahud awal, maka orang ramai turut bangun bersama baginda. Ini adalah dalil bahawa wajib mengikut imam apabila imam meninggalkan duduk dan bertasyahud awal. Duduk untuk tasyahud awal. Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alaih mengatakan bahawa jika imam meninggal sujud sahwi lalu memberi salam, maka makmum boleh sujud sahwi. Ini adalah pendapat Imam Malik yang lain-lain, berbeza dengan pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah. Allah. Fasal kedua, dalil hadis yang menjadi dalil kepada mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah. Wa Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam shalla bihin fasaha fasajada sajdatain summa tashahhada, rawahu Tirmizi wa qala hadza haditsun hasanun gharibun. Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam terlupa dalam solat, maka baginda sujud 2 kali, kemudian baginda bertasyahud, mengatakan hadis itu adalah hasan dan gharib. Beliau mengatakan Imam Tirmizi. Hadis ini adalah dalil mazhab Imam Syafi'i mengenai sujud sahwi. Di sisi mazhab Hanafi, sujud sahwi adalah sebelum salam. Caranya adalah memberi salam sekali pertama, kemudian duduk sujud, kemudian sujud 2 kali, kemudian tasyahud, kemudian salam kembali. Shalla bihim. Ulama Hanafiyah menyatakan bahawa maknanya ialah setelah selesai mengimami salat, maka sujud 2 kali, kerana shalla adalah fi'il madhi. Begitu sedikit ada keadaan-keadaan itu tentang sujud sahwi lah. Bagaimana imam ingin meneruskan solat jika tertinggal tasyahud awal. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama al-imamu fi rak'atain fa in zakara qabla an yastawiya qa'iman fayajlis wa in yastawa qa'iman fayajlis wa yasjud sajadatayil sahwi, rawahu Abu Daud wa Ibn Majah. Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam terus bangun selepas 2 rakaat tanpa tasyahud, jika dia sedar selepas dia terus berdiri dan tidak boleh duduk kembali, kemudian hendaklah dia sujud sahwi sebanyak 2 kali selepas tasyahud, selepas salam. Itu pendapat dia lah. Macam kita pendapat kita, baca tasyahud, bagi salam, sujud, dan selepas tu tak baca lagi tasyahud untuk kali kedua. Okey, jika teringat sebelum berdiri tegak, maka boleh kembali untuk tasyahud. Disunatkan sujud sahwi jika lebih hampir kepada qiyam. Jika sengaja berdiri atau kembali duduk, maka batal jika ketika itu lebih hendak kepada qiyam. Jika hampir daripada duduk kepada duduk atau sama ada betul kembali dan tidak disunatkan sujud sahwi. Inilah pendapat mu'tamad dari sisi mazhab Imam Syafi'i. Maknanya dia duduk tadi,
bukan hak rokok, so dia boleh kembalilah. Begitu. Makmum yang berdiri sedangkan imam duduk tasyahud, maka wajib dia kembali untuk duduk dan sujud bersama imam. Jika terlupa membaca doa kunut lalu teringat ketika sujud, maka tidak boleh kembali kunut. Jika teringat sebelum sujud, maka boleh kembali dan disunatkan sujud sahwi jika sampai kepada hak rokok. Dia dah rokok, dia sampai hak rokok tu baru teringat, tak boleh lah. Makmum. Penerangan ini adalah sebahagian daripada kitab Minhajul Talibin dan Mughnil Muhtaj. Kita ni lah fasal kedua. Fasal kedua kita perhabislah fasal kedua. Esok kita masuk bab lain, iaitu bab sujud Quran. Fasal ketiga, solat selepas 3 rakaat Nabi memberi salam. Wa Imran Husain radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam salla asra wa sallama fi salasati raka'atin thumma dakhala manzilahu faqama ilayhi rajulun yuqalu lahu Khirbaq wa kana fi yadihi tulun faqala ya Rasulullah zakara lahu sani'ahu wa kharaja ghadbana yajurru ridaahu hatta intaha ila an-nasi faqala asadaka hadha qalu na'am wa salla raka'atan thumma sallama thumma sajada sajdatain thumma sallama, rawahu Muslim. Sayyidina Imran bin Husain meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat asar, baginda memberi salam pada rakaat yang ketiga, kemudian baginda masuk ke dalam rumah. Lalu seorang lelaki telah bertemu baginda. Lelaki tersebut dikenali dengan nama Khirbat dan tangannya sedikit panjang. Lalu dia berkata, ya Rasulullah. Lalu lelaki tersebut memberitahu baginda apa yang telah berlaku kepada baginda. Baginda telah keluar dalam keadaan marah sambil menarik kain ridaknya sehingga sampai pada orang ramai dan berkata, adakah lelaki ini berkata benar? Maka para sahabat berkata benar. Lalu baginda solat 1 rakaat dan memberi salam, kemudian sujud 2 kali dan memberi salam lagi. Ini kaedah Imam Abu Hanifah lah. Setelah memberi salam pada rakaat ketiga, Nabi telah bercakap dan berpaling ke arah kiblat dan berjalan dengan banyak. Di sisi mazhab Syafi'i, semua ini dimaafkan kerana Nabi adalah dalam keadaan terlupa. Ulama Hanafiyah terpaksa mentakwil hadis ini kerana di sisi mereka semua perbuatan itu membatalkan solat walaupun terlupa. Antara takwilan mereka lah perkara ini telah dinasahkan, dimansuhkan, seperti masalah berkata dalam solat telah mansuh. Di sisi mereka, peristiwa ini berlaku sebelum larangan daripada berkata-kata dalam solat. Peristiwa hadis ini dan hadis Zuljadain adalah dua peristiwa yang berbeza kerana berkemungkinan Khirbat bukanlah Zuljadain. Dalilnya dalam hadis Zuljadain Nabi solat 2 rakaat dan dalam hadis Khirbat ni Nabi solat 3 rakaat. Jadi Zuljadain dan Khirbat ni orang yang berbeza. Alam TV mengatakan Khirbat adalah lakab, nama gelaran, dan Zuljadain namanya, dan bagi Zuljadain namanya jadi lakab. Khirbat ni menyatakan Khirbat adalah lakab juga, nama gelaran bagi Zuljadain namanya Umair bin Abdul Amr, kunyahnya Abu Muhammad. Wan Abdullah bin Abdurrahman Wan Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla salatan yashukku fi nuqsan falyusalli hatta yashukka fi ziyadah, rawahu Ahmad. Sayyidina Abdurrahman bin Auf berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang syok dengan kekurangan pada solatnya, maka hendaklah dia meneruskan solat sehingga dia syok pada penambahannya. Hadis ini menunjukkan bahawa jika syok, maka hendaklah mengambil yang paling kurang. Contohnya, jika 2 atau 3, maka ambillah 2 rakaat. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Telah kita jelaskan sebelum ini, semua kita baca dalam tertib machine gun laju sikit. Kesimpulan bab ini, beberapa tempat Nabi itu lupa. Dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Buhainah, yakni meninggalkan tasyahud, Nabi itu lupa dengan tinggalkan tasyahud. Hadis Zuljadain
salam selepas 2 rakaat. Hadis qirbat, salam selepas 3 rakaat. Hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menambah rakaat yang kelima. Di sisi mazhab Syafi'i Hanafi, sujud sahwi itu tidak wajib. Bagi mazhab Syafi'i, hukumnya adalah sunat. Bilakah Nabi sujud sahwi? Padanya ada ikhtilaf seperti yang telah lalu. Kesimpulannya, mazhab Imam Syafi'i kesemua 4 tempat di atas tempatnya adalah sebelum salam. Kesemua tempat itu adalah selepas salam. Jika berlaku penambahan dari sudut Imam Malik, maka selepas salam. Jika berlaku kekurangan, sebelum salam. Mazhab Hanafi kata sama seperti mazhab Hambali kata sama seperti mazhab Maliki. Begitu tentang sujud sahwi lah. InsyaAllah kita akan sambung lagi malam ni. Hari Ahad kan, hari Senin esok tak ada, sepatutnya ada tapi esok tak ada. Lusa, Selasa ada, Khamis ada, Rabu tak ada lah. Khamis ada. Sebab Jumaat tu kita dah nak daurah dah yang ke-12. Minggu depan ni kita daurah ni. Jangan lupa insya-Allah kita sambung lagi kajian kita. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila shay'in sarraftahu anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Allahu akbar.